Berapa orang ah? Tiga orang. Adalah 6 batang kaki. 6 batang kaki. Ada 6 kaki di situ. Dua orang adalah dua 6. Tiba-tiba ada satu lagi kaki pula dah. Ya Allah, ada satu lagi kaki keluar. Kaki itu pun pelik jugalah. Lepas tu pula kaki manusia lah, tapi nampak pelik. Ada kaki macam kaki yang ketujuh pula nampak. Bacalah kalimah ini. Mana-mana tempat RNR persinggahan yang bukan tempat kita, eloklah baca ayat ini. Apa dia ayatnya? Dan bila saya sendiri tak sangka, rupanya ramai yang kongsikan dekat ruangan komen di Facebook saya dan Instagram saya tu, ramai pula rupanya dia kongsikan dia ialah pernah lalui, pernah terkena, sampai ada yang kongsikan dia bagi gambar, dia siap bagi gambar lagi yang dia tertangkap satu image yang aneh, yang ada muka, macam ada muka kat situ kan. Seram bunyi kan. Tapi kalau nak ikutkan, bukan tuan puan saja berkenaan tentang tangkap gambar kemudian macam ada sesuatu yang pelik. Secara peribadi, bukan saya tapi dalam kalangan ahli keluarga saya lah, dalam kalangan ahli keluarga saya pun kurang lebih ada pengalaman yang sama. Bila ambil gambar anak-anak tengah tidur tu, anak-anak kecil tengah tidur, tak apalah, jadi dia tidur dalam keadaan berselimut. Cuma dalam anak-anak kecil yang tengah tidur ramai yang berselimut tu, kakinya okey lah. Kalau kata berapa orang lah? Tiga orang. Adalah 6 batang kaki. 6 batang kaki. Ada 6 kaki di situ. Dua orang adalah dua 6. Tiba-tiba ada satu lagi kaki pula dah. Ya Allah, ada satu lagi kaki keluar. Kaki itu pun pelik jugalah. Lepas tu pula kaki manusia lah, tapi nampak pelik. Dia kaki macam kaki yang ketujuh pula nampak. Allahu Akbar. Saya sendiri pun tengok. Macam mana boleh jadi macam ni? Ada kaki lagi satu. Lepas tu dengan seluar yang yalah, kata mak dia tu tak ada seluar tu dalam rumah ni. Kan macam mana tu tuan-tuan. Jadi yalah, kita ni faham satu perkara bahawa dalam kehidupan kita, bukan kita sahajalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Tapi bila dah gambar tu dah diambil, baru perasan, tapi bila tengok balik tak ada lah, dia sekali lintas macam tu kan. Allahu Akbar ya. Itulah dia. Bukan setakat tu saja, ada pengalaman kawan-kawan kita yang dia kongsikan. Dia pergi di hotel, dengar bunyi macam-macam ada dengar suara budak, ada padahal bilik sebelah tu tak ada orang pun. Bilik sebelah yang menginap di hotel ke resort tu tak ada orang pun sebelah, tapi bunyi suara budak menangis. Masa PKP hari tu lagi lah, ada rakan-rakan maintenance hotel pun cerita macam-macam lah. Saya pun bukanlah nak cerita paranormal pula kat sini, tapi ini pengalaman yang pernah ada orang kongsikan. Termasuklah juga ini pengalaman sendiri. Saya tak kena, tapi sahabat saya yang pernah bersama dengan saya tu, kita nak pergi ceramah di satu negeri tu, kemudian kita disediakan dengan sebuah homestay. Saya sendiri secara peribadi, bila sampai saja ke homestay tu pun saya ada rasa lain sikit. Kita ni bukan, jangan duk ingat, ustaz ni pandai baca lah, ustaz ni pandai, dia boleh tahu tempat ni ada ke tak ada. Dah. Saya bukan tu, saya tak pandai langsung bab-bab tu. Tapi secara nalurinya dia macam, kita ada rasa tau, macam tak tahulah, nak rasa macam ada orang tengok kita ke, ataupun ada rasa sesuatu yang tak berapa nak kena ke, macam itulah lebih kurang. Tak apalah, kita ingat tak apalah. Jadi kita pun masuk, baca doa, apa-apa sikit bacaan. Namun masa tidur malam tu, saya sendiri lena, memang tidur tak sedar langsung. Bangun pagi esok, sahabat-sahabat saya lah, 2 orang kan, rakan pembantu saya ni bagi tahu, dia kata malam tadi tidur tak lena. Dia tanya saya, macam mana ustaz, tidur okey? Betul lah, okey. Rupanya dia orang semalam tidur dalam keadaan yang nampak ada satu ada satu benda hitam tinggi,
macam dan sahabat kita ni pula rasa macam seolah-olah rasa macam sesak nafas, nak baca ayat kursi pun tak lepas, tak boleh. Alah, baca ayat kursi dalam hati lah. Baca baru dia beralih, baru dia hilang. Tapi yang seramnya adalah seorang kawan ni yang kena, seorang lagi nampak, dia nampak tapi dia tak kena, dia nampak aja. Dua-dua tu nampak ah. Tu yang kan. Jadi macam mana tuan-tuan, kebiasaan pergi ke hotel, pergi ke resort, macam mana pengalaman-pengalaman macam tu dilalui. Jadi apakah panduannya dalam agama kita, apakah panduannya dalam Islam? Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang sering saya ingatkan, bahawa kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, manusia maupun jin, adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Cuma dalam kalangan jin ni pun dia ada juga perangai dia yang macam manusia. Apa maksud saya? Jenis suka nak menyakat orang, suka nak kacau orang, suka nak menakut-nakutkan, macam-macam lah. Ada lah perangai dia tu. Sebab itu kalau macam sebelum ni pernah saya kongsikan, kalau kita sebut syaitan tu sendiri, syaitan ini dia adalah dari kalangan siapa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan, manusia dan jin. Nampak? Syaitan ni dia boleh jadi manusia pun boleh, jin pun dia. Maknanya kalau jin yang jahat, syaitan lah. Manusia yang jahat pun syaitan juga. Setengah membisikkan kata-kata dusta yang indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat 112. Sadaqallahul azim. Jadi memang tidak dinafikan, memang ada makhluk-makhluk ini, sama ada dengan apa dia punya caranya itu, lain-lain caralah. Namun dalam Quran juga Allah Ta'ala ada menyebutkan macam-macam bentuk bisikan, kehadiran, kemunculan dia untuk nak mengganggu ketenteraman hidup manusia ni. Ada setengahnya tu dengan tujuan dia nak menakut-nakutkan manusia, ataupun nak menakut-nakutkan manusia ini dengan kemiskinan kalau sekiranya kita bersedekah. Kalau sekiranya kita bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ila akhiril ayat. Syaitan itu senantiasa membisikkan supaya kamu ni rasa takut. Takut untuk apa? Takut untuk bersedekah, dan nanti engkau akan jatuh miskin, jatuh fakir kalau engkau bersedekah menyumbang. Dia itu cara macam tu. Surah Baqarah ayat 268. Ataupun dalam hal yang lain, boleh juga saya kongsikan pada tuan-puan semua, kita ini mana-mana tempat kita pergi sekalipun, kita semestinya kena jaga adab, perangai kita, sopannya kita ketika berada di mana sekalipun. Ada pernah dulu kita terlibat dengan aktiviti perkemahan, camping ni kan. Kita berkemah dalam hutan, tepi sungai. Saya sendiri pun secara peribadi dengan ahli keluarga, sepupu-sepupu, kita pesan siap-siap dah. Dengan ipar-ipar semua ni yang kita nak buat aktiviti berkemah ni, kita kena niat kerana Allah, riadah, menghayati keindahan ciptaan Allah, dan solat jangan lupa. Seronok jangan terlalu melampau sangat. Kukik-kukik, gelak, hi gelak-gelak. Bukannya apa, takut sesuatu yang tak diingini akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Bukannya tak ada, pernah jadi. Seronok sangat camping, karaoke-nya, laki perempuan bercampurnya, gelak. Dah malam tu seorang tu kena histeria pula dah, menjerit-jerit. Habis yang lain takut minta tolong, siapa boleh tolong, tengah-tengah dalam hutan tu. Itulah dia, bergelak melampau, seronok sangat, tak boleh. Dia adab tu kena jaga, dan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah putus. Jangan.
Sebab itu macam kita sendiri kan, kita diajarkan dalam hidup, mana-mana tempat kita pergi sekalipun, adab kita ataupun sopannya kita tu kena senantiasa dijaga. Termasuklah kalau kita ni masuk dalam toilet, masuk dalam tandas rumah kita sendiri sekalipun, mesti ada adab dia. Apa Nabi SAW ajarkan pada kita, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam iz wada'a ahaduhum thawbahu an yaqul bismillah. Nabi SAW bersabda, yang menjadi penutup mata kepada jin-jin terhadap aurat manusia kita ni semua, anak-anak keturunan tu Adam ni, adalah apabila kita buka saja baju, Nabi ajar an yaqul, bacalah, sebutlah bismillah. Rupanya kita masuk tandas ni, memang ada jin-jin yang nak mengintai kita, nak skodeng kita. Jadi seeloknya kita sebelum masuk tandas tu baca apa? Buka baju saja bismillah. Dia akan jadi pembuta mata kepada jin-jin ni semua, jadi kasim selamat. Dia membutakan mata-mata jin daripada menampak aurat tubuh badan kita. Ini disebutkan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi eloklah buat macam tu. Kita pun kadang kita tak tahu tempat-tempat ni, tandas rumah sendiri. Kalau pergi ke resort ke, homestay ke, hotel ke lagi ya. Kalau pergi ke hotel ke, resort, homestay yang memang bukan tempat kita, diajarkan supaya bacalah kalimah ini. Mana-mana tempat R&R, persinggahan yang bukan tempat kita, eloklah baca ayat ini. Apa dia ayatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca yang itu. Saya ulang sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca yang itu. Elok sekali boleh, 3 kali pun elok. Baca dan baca. R&R, tempat persinggahan. Kadang ada kan R&R yang sunyi-sunyi, tak ada orang, highway yang, ataupun bukan musim cuti sekolah ke, bukan musim cuti kan, jadi orang tak apa nak ada, kita pun seram juga. Bacalah a'udzu bikalimatillah sampai habis, baca yang tu. Satu. Kemudian bila dah sampai, kalau kata penginapan, resort, homestay ke ataupun hotel, buka saja pintu, kita baca. Baca apa? Kita bacalah ayatul kursi. Baca ayat kursi. Sebab ayat kursi ni merupakan ayat yang paling agung sekali dalam Al-Quran. Yang mana ketika penurunan ayat tersebut ataupun ayatul kursi ini, seluruh makhluk jin-jin ni semua berselerak lari habis semua. Pasal apa? Dia merupakan ayat yang agung yang dibawa turun dengan penuh kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diturunkan ke bumi. Jadi baca ayatul kursi sampai habis baca. Dan bila langkah masuk saja, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baca itu, bagi salam. Sebab bagi salam tu kadang orang tak ada orang pun bagi salam. Buat apa? Kita tak nampak. Makhluk-makhluk tu kita tak nampak. Minta dia persila keluar lah. Itu PKP lama sangat kan, hotel resort tak ada orang, masuk bagi salam, minta dia keluar dululah, seolahnya kita pun masuk dan kita pun bolehlah berehat-rehat dan bersantai-santai selepas pada itu. Baca yang itu. Tapi kalau mungkin ada juga orang yang, ada jugalah yang kongsi dekat ruang komen, dia kata baca tu pun masih ada lagi, tak tahulah nampak ke dengar ke pelik-pelik ni apa kata hidupkan solat berjamaah. Apa kata hidupkan solat berjamaah dalam bilik tersebut. Baca bismillah, solat maghrib ke isyak ke subuh, bacaan tu biar dia memenuhi ruang bilik tersebut. Bacaan surah Al-Fatihah ataupun sebarang surah yang kita baca, suara kita ni biar dia meliputi segenap ruang bilik atau homestay yang kita duduk tu. Baca, kemudian lepas selesai solat berjamaah tu, bacalah ayat-ayat Quran sikit. Lagi eloknya baca surah Al-Baqarah pun boleh. Baca ramai-ramai, hidupkan. Kita hidupkan sebab kita mungkin duduk situ 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Jadi elok kita bacakan, hidupkan suasana Al-Quran dalam bilik tersebut. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, sunyi tanpa ayat ataupun bacaan Al-Quran.